الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل علينا الرحمة والبركات. صلوات الله وسلامه على من لا نبي بعده سيدنا محمد بأفضل الصلوات وأزكى التسليمات، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني وأعطنا محبتك ومغفرتك وعنايتك، آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى. Kata tuan pengarang yang dirahmati oleh Allah, yang keempat, dan setengah daripadanya, surat 96 Jawi, tak betul. Dan setengah daripadanya, yakni sifat yang mazmumah, kikir dan kasih akan harta. Kikir maknanya kerkuk, asyuh. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan oleh Abu Daud dan Al-Imamul Hakim daripada Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, iyyakum wasyuhha fa innama halaka man kana qablakum bisyuh. Artinya, jauhkan oleh kamu akan diri kamu daripada kikir, kerana hanya senya binasa umat yang ada ia dahulu daripada kamu sebab kikir. Bab yang seterusnya diulang dalam kitab ni semula, walaupun kita dah belajar dalam 20 sifat hati. Tak apalah, iza takarrara tahaqqaqa. Barang yang berulang itu insya-Allah lebih lekat dalam hati kita. Sifat yang seterusnya, sifat mazmumah yang sangat dibenci oleh Allah Ta'ala adalah kikir, kedekut. Dalilnya kata Nabi, iyyakum wasyuhha, jauhkan diri kamu daripada asyuh. Asyuh ni kerkuk. Al-bukhlu kerkuk juga. Setengah ulama sebut al-bukhlu kerkuk dengan orang, dengan dia tak kerkuk. Dia piti banyak, umur besar, kereta besar, dengan orang kerkuk. Adapun asyuh, dengan dia kerkuk, dengan anak kerkuk, dengan bini kerkuk, dengan orang, balik awal tu. Minta maaf lah. Maknanya kalau boleh rasa pitih dia, makna tanda keajaiban dunia yang kelapak. Atas dunia ni ada 7 keajaiban dunia. Yang kelapang, kalau dia pitih raya puluh ya. Sebab apa? Biasa pitih raya dia 5 sen. Kerkuk pahit, tuan-tuan sekalian. Ini asyuh. Jadi barang ni, tuan-tuan sekalian, kita kena faham molek, kena didik diri kita supaya dijauhkan daripada sifat kikir dan kedekut. Kerana sifat kedekut ada kaitan dengan hubbul mal, lampau kasih pada harta. Harta kena kasih, harta kena jaga, tapi jangan lampau dikasihi sehingga nampak yang beri rezeki itu kita kerana usaha kita. Sebab tu dia kerkuk.
Kita kena nampak yang berinya adalah Allah. Pinjaman singgah pada kita untuk dibahagikan pada kita, pada orang, pada agama. Maka tuan-tuan sekalian, kata Nabi, fa innama halaka man kana qablakum bisyuhi. Antara sifat yang menghancur kaum mak terdahulu, merosak, membinasa kaum mak yang dulu adalah sifat syuh, terkuk dan kikir. Qarun yang paling masyhur, Qarun lah yang selalu kita dengar, sifat terkuknya paling masyhur. Poseng pun tak pernah bayar zakat, tak pernah sedekah. Ini Qarun. Dan meninggalkan kikir itu sebab bagi dapat kemenangan. Sama bagi orang yang semayang khusyuk, sama bagi orang yang bertakwa, sama juga bagi orang yang tidak kedekut. Allah sebut apa? Ulaika humul muflihun. Kan? Qad aflahal mu'minun, aflaha, falah. Ulaika humul muflihun, sama lah falah, al-falah, kejayaan masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Batu kejayaan banyak jenis, al-fawz, an-najah, al-falah. Tapi dalam bank disebut kalimah apa? Hayya 'alal fawz. Tidak. Kejayaan kau. Tidak. Hayya 'alan najah. Tidak. Tidak. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Marilah hai orang kampung, menuju pada al-falah. Maka falah mana? Berjaya dunia dan akhirat. Ada berjaya dunia saja. Berjaya dah anak dara kita semua ni. Apa? Pakai kita besar ke? Itu pandangan atas dunia. Dunia ni berjaya dipandang dengan al-mal. Itu sifat dunia ni. Sehingga Nabi pun sebut izzud dunya bil mal, izzul akhirah bi salihil a'mal. Nampak berjaya atas dunia dengan harta. Memang begitu manusia hukum. Batu angkatlah orang yang sepatutnya duduk di tempat yang sepatutnya. Contoh orang yang diangkat darjat tinggi oleh Nabi Tok Bilal, angkat darjat dia, biar manusia pun nampak berjaya. Ini gaji tinggi kan? Ini suruh Mekah haji 300, cabut kau. Ni tuan-tuan sekalian, gaji tinggi sikit. Orang yang paling mulia sisi Allah antaranya siapa? Tok Bilal. Sebanyak mana orang dengar suara dia bang, itulah pahalanya. Orang yang dapat kemuliaan di sisi Allah, diletak dalam mimpinya kalimah azan Abdullah bin Zaid, tapi Nabi tak suruh dia bang. Nabi kata ajar Bilal, biar Bilal bang, kerana suaranya lebih kuat pada kamu. Mana apa? Yang lebih afdal suara yang lantang. Maka pahalanya seluah mana orang dengar, itulah pahalanya. Hari kiamat, orang semayang banyak, ada tanda putih. Orang ambil wuduk, ada tanda bercahaya. Ada Tok Bilal, bercahaya tekuk panjang. Apa makna? Ramai-ramai muka dia orang nampak. Dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita kena angkat lah darjat mereka bila Allah angkat darjat. Faham tak? Nak suruh bas sedap-sedap, ayo haji murah tak? Ikhlas. Dia kena ikhlas. Kita yang ambil khidmat dia kena ikhlas tau. Orang yang memberi khidmat kena ikhlas, buat sebaik mungkin. Orang yang mengambil khidmat kena ikhlas, beri upah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni faham tak? Maka tuan-tuan rahmati Allah, itu contoh kalimah al-falah. Maka dalam azan disebut kalimah hayya 'alal falah. Maka siapa di antara orang yang berjaya? Orang semayang. Siapa di antara orang berjaya? Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang dipelihara akan dia, artinya barang siapa dipelihara akan dia akan kikir dirinya, maka mereka itu jua yang mendapat kemenangan di dunia dan di akhirat. Maknanya orang berjaya memelihara diri daripada sifat terkut.
tuan-tuan, sifat ni dia kena tarbiyah, dia kena riadah, mujahadah, kena latih. Kena latih. Mari orang susah latih beri. Nipu tak tipu tu dia punya hal. Bila mari orang susah minta sedekah, tuan-tuan kena nampak di sebalik itu Allah tahu. Allah tahu. Nak tengok kita pemurah ke beri. Dia kedok dia ni beri. Dia menipu, dia punya dosa. Kita beri tu tak dapat pahala, kecuali memang kita kena duduk belakang rumah kita mak pik. Kaki sak dadah, tu tak apa, tu lain. Ni tak kena, tak tahu, cuma agak-agak zong muka ni macam sak dadah, tapi tak pasti. Berilah. Naik beri. Dan kalau tak ada, beritahu baik-baik saya tak ada. Wa ammas-sa'ila fala tanhar. Orang yang meminta sumbangan tak ada, jangan teking. Tak ada, jangan jekoh. Ni belai-belai setengah jam kawan tu. Lepas tu ingat wi. Mana bukti? Mana surat? Kawan tu waktu habis surat. Batu surat. Dia baca suti pula tu. Ingat wi RM100. Dia tuan-tuan sekalian. Maka didiklah diri kita dengan pemurah. Nabi Muhammad SAW tiap-tiap hari sedekah. Sikit banyak bukan kiraan, mesti bersedekah. Maka bila sebut sedekah, kena faham autoriti, fiqhul awlawiyat. Siapa dulu? Siapa nombor 2? Apa nombor 3? Orang yang selamat esok-esok orang yang beramal dengan bijak, bukan beramal dengan ilmu. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Datangkanlah harta kamu. Wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba. Sama ayat lain. Yang pertama Allah Ta'ala kata apa? Dan beri yang kamu sayang, mana yang ada harga, tu baru dipanggil sedekah. Masjid kata siapa nak sumbang baju untuk mangsa banjir, ya wi hak koyok, hak jeragak, tiok bocor, yuki luar dalam hak lama-lama boxer karat dekah beri, tu bukan sedekah, tu nak lupuh barang. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Selama-lamanya tidak akan layak digelar albir, kebajikan, kecuali beri yang kita sayang. Didik maka RM1 sayang wi. RM1 amal dah, wi hak sayang lagi RM5 pula. Sama dah RM5, wi hak sayang lagi sekali-sekala ni wi tak 10 ya hak sayang. Allah Ta'ala akan beri darjat albir, kebajikan yang sangat besar di sisi Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, sedekah itu apa yang kita berasa berharga, beri. Maka bila sebut sedekah, Allah Ta'ala kata apa? Wa atidal qurba, zal qurba, betul tak? Wa atal mala ala hubbi zawil qurba, yang dekat dulu. Pitih ada, utamakan yang dekat dulu. Kena bagi molek, kena bijak. Dekat isteri, dekat anak, lagi mak, lagi ayah, lagi adik-beradik. Lepas tu orang ramai barulah masjid, madrasah. Ni tuan-tuan sekalian, susun comel. Susun comel ikut kemampuan kita. Sedekah Palestin, beri hak mak. Palestin beri, bini nak jewi. Mahak beri, bagus dah, anak dah je beri. Tuan-tuan ingat Allah nafkah ke bini tu, sedekah tu, pahala besar. Kepada anak tu sedekah lah. Adik-beradik kita hak susah, tolong. Orang yang esok banyak Allah Ta'ala tolong, siapa dia? Orang yang atas dunia latih manusia, susah nampak muka dia. Faham tak? Manusia bila susah nampak muka dia, orang lain tak boleh, tak tolong alung mudah. Orang nampak muka dia. Faham tak? Susah je nampak muka dia, susah nampak, jenis mudah berbahasa. Ni nampak muka, kiamat baru. Maknanya kalau dia beri tu tanda besar kiamat.
Jadi tuan-tuan sekalian, mana apa rekuk nak mampu. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, didik riadah, kena latih dan mujahadah sungguh. Latih diri kita dengan sifat murah. Jadi adik-adik kita ada susah, 7 orang ada seorang, tolong. Tolong 8 orang tu ada seorang Allah uji tok lelaki dok tanggungjawab, tolong. Yang dok win nafkah, ini bahan piti dia pula, tolong. 8 orang adik-beradik ada 2 orang anak dara mati ayah mak, tolong. Tu utama. Pak ni orang luar tolong mak. Nak saudara, adik-beradik ni dia apa nama jadi kikir. Berkira. Hak itulah yang paling besar. Ibda bima bada Allahu bih. Kata Nabi, utamakan ya Allah utama. Allah susun Al-Quran bukan saja-saja. Wa atidal qurba, nombor 1. Qurba, tu orang Melayu panggil kerabat-kerabat. Daripada kalimah apa? Bahasa Arab, qaribun. Ni sahabat akrab. Bukan akrab sebenarnya, aqrab. Huruf qaf. Ismut tafdil, qaribun, dekat. Akrab, yang sangat dekat. Lepas tu kita panggil sahabat qarib. Sahabat qarib dekat dah. Sahabat yang akrab lagi dekat. Tak payah pusing belakang. Sahabat akrab ni lagu mana? Tak payah pusing. Dengar lipat, bagi dah. Dengar tapak kaki, tapak tinggi. Dengar tak bunyi lagu dah. Bagi dah. Tuan-tuan sekalian, tak payah pusing. Itu akrab. Dengar wisalah kenal suara. Pergi kedai makan tahu nak minum apa. Tahu dia tak suka apa. Kenapa dia suka kalau kita geram? Kenapa dia tak suka kalau geram? Ini dipanggil akrab. Kalimah apa? Bahasa Arab. Wa atizal qurba, anak beranak yang dekat. Haqqahu, kata Allah, beri hak dia. Wal miskin, baru masuk orang miskin. Wa ibnas sabil, baru masuk orang yang ibnus sabil. Lagi wa atal mala ala hubbi zawil qurba wal yatama. Zawil qurba dulu, baru anak yatim. Betul tak? Ni susunan daripada Allah. Faham molek ni? Jangan salah faham. Duduk picu nu bimbang belakang, pergi salah faham. Ustaz tu tak payah cekah dah masjid. Tu dah nak beranak ni. Bukan. Susah pun. Balik cerita. Nak kawan dia kata, ya kedok mu. Sungguh taubat. Tak usah ni kebawah jangan. Ni tuan-tuan sekalian, dengar molek. Bukan marah sedekah ke masjid. Sedekah semua. Tapi yang utama, dekat ni, anak beranak, bini kita. Jaga kebajikan itu, sedekah paling besar. Faham ni? Dengan bini dia kira sungguh. Awak nak beli benda ni, kamu kira sungguh. Berapa kamu? Cek tu 12 kilo. 12 sungguh hui. 12 sungguh hui. Beri lebih. InsyaAllah Allah murahkan rezeki kita. Kalau tanya saya murah rezeki, tak mau jawab hal lain. Nak jawab antara hal lain, tahu dah. Antaranya ramai orang tinggal ni, murah dengan anak dan isteri. Allah murahkan rezeki kita, jangan takut. Jadi kita minta lindung daripada Allah, daripada kedekut. Sebab tu ada satu doa Nabi doa semua. Doa ni jadi doa maksud. Allahumma inni a'udzubika min jubni wal bukhl. Nabi minta, aku berlindung daripada Allah, daripadamu ya Allah, minal jubni wal bukhl. Al bukhlu mana apa? Kedekut. Wal a'yazubillah. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Quran sifat orang bertakwa, antaranya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang tetap sedekah, senang sedekah, susah pun sedekah. Ada orang tak ada pitih buat mana, pergi sedekah. Kerana Allah akan tambah saat kita sedekah. Ada orang faham pula tak ada pitih sedekah mana, kau habis. Payah nak beramal. Tapi itulah orang yang soleh, dia beramal begitu. Time sepik dia pun tolong, sekadar mampu tolong orang. Allahu akbar. Ni yang kita nak rasa ni, nak rasa lagu mana kalau dak ajin buat. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib ni, jarang-jarang Allah pilih. Allah beri rezeki jalan yang tidak disangka. Tak pun yakin. Tak yakin Allah tak beri. Tu ya. 100% dan lebih yakin, insya-Allah Allah beri. Jalan cerita masing-masing. Cara masing-masing.
Allah boleh beri rezeki tidak disangka-sangka. Jadi tuan-tuan sekalian, sifat pemurah itu mengundang murahnya Allah. Maka saya tutup dengan satu hadis dalam bab ni, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang yang pemurah wajib Allah akan murah dengan dia. Allah Ta'ala khazanahnya tak ada pernah kurang. Ulama sebut suti dunia Allah wi kaya, tak tegur gak harta Allah Ta'ala, kekayaan Allah. Kalau berlaku lah, tak berlaku gitu. Kalau kaya berlaku, tak makmur bumi ni. Ni boh lah ke tak ada orang kerja, tak makmur. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau Allah buat begitu, Allah tak buat. Kalau kaya berlaku, tak kurang khazanah Allah. Maka apa dia harap ke makhluk yang sama macam kita? Sedih benar kalau makhluk tak suka. Allah tak suka, tak sedih. Sedih benar kalau manusia keji. Allah keji, tak sedih. Sedih benar manusia tak boleh tolong. Allah tak tolong, dia tak ada hak. Berharap ke manusia yang sama makhluk macam dia. Tak pernah berharap pada Allah Khalik yang boleh tolong apa saja, walaupun atas jalan yang mustahil. Betul tak? Allah tolong Nabi bersungguh hijrah, Allah tolong. Masuk lagu, Allah tutup. Allah kata hilaba, buat sarang. Mudah Allah tolong. Musyrikin mari depan gua, tunduk sikit nampak lalu. Dia tengok sarang boh, tak ada orang pun, semua selamat Nabi. Ashabul Kahfi semua masuk lagu. Betul tak? Orang masuk lagu perasaannya takut nak selamat daripada Maharaja Dicyanus, perasaannya takut. Allah nak wilang takut mana? Allah wi tidur. Dia kata tidur, esok bangun takut pula. Allah kata dah tidur ni, lusa tidur ni. Lalah 300 tahun Allah wi tidur. Salasumi'atin thumma zdadu tis'a. Allah tidurkan Ashabul Kahfi 300 tahun ditambah 9, 309. Maharaja Dicyanus mati. Patutnya bangun lah. Naik pula Raja Kafir, tidur ni. Mati pula Raja Kafir, naik, tidur ni. Naik Maharaja Islam, Allah pun atas mula nyawa, bangun Ashabul Kahfi. Mudah Allah nak tolong, syarat munak kaku. Faham tak? Kita tak pun yakin dengan Allah. Tu penyakit umat Islam akhir zaman, ditutup, dihijab dengan penyakit raibun, ragu dengan Tuhan. Tuhan dia ragu. Tu syirik, tuan-tuan sekalian. Maka tuan-tuan rahmati Allah, jangan ragu. Maka Nabi kata Ar-Rahimun, orang yang pemurah, Allah wajib murah dengan dia. Lalu apa perintah Nabi? Irhamu man fil ardi. Murahlah dengan seluruh makhluk Allah, manusia, binatang, pokok, semua makhluk Allah, murahlah dengan mereka. Allah jawab apa? Nabi jawab apa? Yarhamkum, dimatikan mim. Asal yarhamukum, dimatikan yarhamkum. Itu makna jawab syarat. Mangfis sama. Kalau memurah dengan makhluk atas dunia, Allah akan murah dengan kamu. Kerajaan langit murah dengan kamu. Malaikat tuan-tuan, seorang je doa, padang dah hidup kita. Seorang je malaikat doa ke kita, padang. Tapi bila kita murah, seluruh malaikat doa. Allahumma a'tihi munfiqan khalafa. Saat kita keluar RM1, taklah tabung, masuk dalam lubang tabung, bergegar langit Allah Ta'ala, seretak malaikat doa. Saat kita seluk pakai, ambil 10 ya, tuan-tuan rahmati Allah, beri kepada anak saudara kita piti raya. Ingat saja-saja. Bergema langit Allah dengan satu doa. Allahumma, seretak malaikat doa, a'tihi munfiqan khalafa, berilah balas yang berkali ganda atas apa yang diberi ya Allah. Bergema langit Tuhan. Saat dia seluk piti, ada seorang pakcik mari awang, pakcik tak angkang ni air dua ya, dia jumpa gitu. Seluk pakcik weh. Dia molek dak aje tengok, malaikat tak tahu, wallahu alam. Kena molek memang orang kampung kita susah. Lepas tu jenis apa nama kadang-kadang kurang akalnya, dibuang keluarga. Jadi apa nama gelandangan, ambil beri. Faham? Saat dia suka, saat dia kata terima kasih awang, mudah-mudahan Allah Ta'ala murah rezeki awang. Doa orang miskin, doa orang susah itu mustajab.
Nana pula hak minta orang kurang akal. Hak memang kurang akal daripada lahir dah. Jadi tak putu. Kalau suruh eja, cuba eja apa nama langit, dia pun eja ayam langit. Mana pun tuan-tuan sekalian. Mana tak pun. Jadi kurang ni tuan-tuan sekalian, dari awal kurang ni ahli syurga. Tolong dia atas dunia. Esok ingat, dia tolong aku ya Allah. Dan Imam Syafi'i pernah sebut, kumpulan faiz buat lagu. Orang yang masuk dalam syurga, dia cari orang yang pernah tolong dia atas dunia. Sahabat dia, kawan dia, nak beranak dia, mana tak ada, dia pun ngadu ke Tuhan. Ya Allah, orang sekian-sekian ni baik, yang mayang aku, bulan puasa tepi aku terawih, buka sama dengan aku, semayang dengan aku, kuliah dengan aku. Ya Allah, mana dia ya Allah? Dia dah neraka kata Allah. Dia sahabat aku ya Allah. Baik, panggil dia dengan syafaatmu, masuklah syurga. Sebab tu kena cari kawan baik-baik. Faham? Ni ada dalam surah ni. Kalau tak jumpa saya dalam syurga, tolong cari. Faham tak faham? Dia ajar saya ustaz. Ustaz pula dah. Dia ajar saya ya Allah. Ustaz Mulani ajar saya. Kalau saya takut saya tak layak masuk syurga. Banyak dosa banyak tuan-tuan sekalian, tapi tak mau masuk neraka. Kalaulah tak jumpa Hajilang, carilah saya. Faham Hajilang Jadi tuan-tuan rahmati Allah, itu cerita Imam Syafi'i. Orang yang diriwayatkan, orang yang masuk syurga, dia akan cari siapa pernah tolong dia, siapa orang rapat dia, siapa orang yang dia sayang, dia akan cari. Dia ngadu ke Tuhan. Kecuali orang kafir-kafir tak boleh lah. Sebab tu cari kawan baik-baik. Pesan esok nak jumpa aku cari. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, itu lebih tolong orang. Waktu baik ni depan hari muka orang susah ni. Seru tengok kereta seorang-seorang. Masih dia ada berpaya dia. Helikopter je tak ada. Tuan-tuan sekalian, ni tu baik beri. Saat itu bergema langit Allah, Allahumma a'tihi mufikan khalafa. Saat ada kemampuan mikir wikdok malah hui mampu betul banyak berkira-kira. Mereka bergema langit mereka, Allahumma a'tihi mumsikan talafa. Ya Allah, orang ini hak dia kerkuk tu mau ambil, mau jangan balah, mau jangan beri dah lepas ni, sempitkan hidupnya. Mereka doa. Waktu jadi sempit hidup, betul tak? Serba-serbi tak jadi, serba-serbi tak jadi. Wak ni tak kena, wak ni tak kena. Tuan-tuan sekalian, kenapa? Memsikan, takut nak waktu bi, dekuk dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, Nabi mereka kata akti, berikan dia. Memsikan atas apa yang dia kedekuk, talafa, jangan beri pada dia. Malaikat punya doa mustajab. Faham lagi? Jadi nak doa nombor 1, maka jadilah orang yang pemurah. Dan yang seterusnya, sifat mazmumah. Yang seterusnya, habis sifat kedekuk, sifat syuh dan bakhil. Dah habis lagi. Hadis tadi dah habis. Minta maaf Maksud mangfil ardi, yang pertama baru manusia, termasuk juga binatang, termasuk juga tumbuh-tumbuhan, makhluk Allah lah, murah. Jadilah pemurah. Nasi lebih teruk saja, baik wika ayam, betul tak? Murah dengan binatang. Tengah sia ikan kucing mari miau miau, berilah sikit. Tak, tengah lapar, beri. Ni ngira minyak aku beli kamu murah, marah kucing dah. Marah ke kucing. La ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah. Sayyidina Abi Hurairah, Nabi panggil dia Abu Hurairah. Hurrah mana apa? Kucing. Abu Hurairah dia jubah dia mesti besar. Jubah dia ni uang besar. Sebab apa? Tak kucing dalam. Sayangnya ke kucing, maka Nabi panggil dia Abu Hurairah, bapak kucing. Maka kasih ke kucing antara sunnah para sahabat. Tapi ada orang tak boleh pergi mana. Dia kasih bukan kucing tapi tak boleh. Macam saya tak boleh, kucing tak boleh pegang. Kasih
makan tapi tak dia nak pegang, masing-masing lah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, kalau ada lebih tu alhamdulillah. Ada orang jumpa kucing sipang, dia jaga daripada rabak muka comel tu kucing. Allah balas insya-Allah. Allah beri rezeki yang murah insya-Allah. Itu binatang. Lagi tumbuh-tumbuhan. Nampak? Berlepong atas air, berlepong kat pokok. Itu contoh murah dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tak usah ke kucing. Ada wanita yang berdosa, pelacur pekerjaannya, beri minum anjing yang dahaga, Allah letak dalam syurga. Bukan nak khabar boleh melacur. Bukan. Haram, dosa besar. Cuma rahmat esok Allah cari kat menapa kebaikan dia yang boleh aku apung dosa. Jumpalah wi minum anjing yang dahaga. Anjing terjelai-jelai dahaga, ya wi minum dengan sifat rahmat siangnya. Saat kita mari sifat belah kasihan, siangnya ke dia masa tu juta ke tak tahulah, seinfinity jumlah rahmat Allah turun pada kita. Sebab tu kita kena banyak sifat belah kasihan. Tengok video adik Ainul Mardiah. Ada tengok? Hak tumor lah mulut. Kan? Sudah berjaya dibedah oleh Dr. Amalina. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati Dr. Amalina. Zahirnya nampak Dr. tu aurat doa. Kebaikan dia, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri hidayah pada Dr. Amalina. Baik dia, tuan-tuan, belum berjaya buat pembedahan, buang tumor. Tengok video dak menangis tu, geram no hati. Siangnya adik Ainul Mardiah, saat siang tu berapa jumlah rahmat Allah turun, kasihan pada kita. Allah mudahnya, mau siangkan makhluk aku siang kamu. Kamu kasihankan makhluk aku kasihankan kamu. Itu saja formulanya. Irhamu man fil ardi, kasihanlah pada makhluk aku atas dunia. Tak usah ke manusia, anjing aku kira. Takkan dengan manusia mu belah kasihan aku tak kira. Maka aku jamin aku akan belah kasihan padamu. Lebih-lebih lagi hari yauma tubla sarair, yauma la yanfa'u malu wala banun, yaumal akhirah, yauma Allahumma salli, yaumal qiyamah, yaumas sa'ah, hari yang tidak ada bantuan kecuali bantuan aku akan belah kasihan pada kamu. Dahlah kucing minta ikan tak beri, bayar pulau, yang sepak lekat dinding. Lekat dinding kawan tu. Hak bijak ngetapak kasut ada, tembuh mata, la haula wala quwata illa billah. Nyamuk binatang boleh bunuh dengan zalim, Allah kira. Nyamuk binatang boleh bunuh. Betul tak? Bunuh, iza qataltum fa ahsinul qitlah. Walaupun dia benar bunuh cara paling baik, paling cepat dia mati. Katok biar gegar, mampu tu nyamuk selesai. Mau ketik aku, dia pun ambil, cabut sayap. Nyamuk tepi sakit, kamu tak dengar. Dia cabut kaki, pedang muka. Muka-muka tuan-tuan sekalian. Esok hari kiamat Allah ganti nyamuk jadi besar kita besar nyamuk balah mula. Binatang Allah balah. Belak kitab sahih Bukhari Muslim. Mudah cari, mustika hadis. Kambing ada tanduk, nyegi tanduk, kambing tak ada tanduk. Kan? Hak tak ada tanduk nak balah, darah dia kau. Dia tak ada tanduk. Darah kawan tu hari kiamat di hadapan Allah. Allah hupu dua kambing ni. Kambing Allah balah. Makna soalan nak beri pengajaran pada kita. Mau ada tanduk, buang tanduk. Allah suruh buang, malaikat buang. Mu tak ada tanduk, Allah kata tumbuh tanduk. Balah semula kambing dengan kambing. Apatah kita buat ke makhluk, kita mukallaf. Kita buat zalim ke manusia, lebih-lebih lagi Allah akan balas. Boleh faham? Jadi tuan-tuan sekalian, ingat, dua jenis barang dosa Allah tak akan balas hari kiamat kecuali ke atas dunia. Maka mafhumul mukhalafah, dua jenis pahala juga Allah akan balas atas dunia.
Isnani, dua jenis dosa kata Nabi. Allah tak akan tangguh hari kiamat. Allah balas kes atas dunia, iaitu buat jahat ke orang, deraka ke mak ayah. Maka mafhumul mukhalafah, dua jenis dok pahala pula Allah akan balas atas dunia, iaitu buat baik ke orang, buat baik ke mak ayah. Faham tak? Sebab tu dua ni Allah akan balas atas dunia. Cari orang yang jaga mak ayah, mesti hidup dia bagi, mesti hidup dia tenang. Dakwi kaya pitih, kaya akhlak. Dakwi kaya akhlak, kaya jiwa. Allah akan balas dengan kebaikan. Betul tak? Orang yang buat jahat ke manusia, buat jahat ke mak ayah, Allah akan balas atas dunia secara cash, tuan-tuan sekalian. Habis situ. Wallahu a'lam. Barulah masuk yang kelima. Dan setengah daripada kasih dan setengah daripadanya, iaitu sifat mazmumah. Yang kelima, kasih akan kemegahan, dipanggil penyakit hubbul jah. Mokjoh tu baik lah. Tapi joh lah apa? Jangan jah. Jah tu mana apa? Megah. Tak apa, panggil saja, tapi jangan kasih yang melampau. Dengan satu penyakit dipanggil al-jah. Tuan-tuan, orang pandang kita megah tak apa, jangan kita gila nak jadi megah. Allah jadikan kita orang glamour tak apa, jangan kita gila ke glamour. Allah lantik kita jadi pemimpin tak apa, orang lantik kita jangan gila nak jadi pemimpin. Faham lagi? Hubbul jah, antara penyakit hati, gila pada kemegahan. Tak boleh orang layan biasa-biasa, tak boleh. Kalau jamu tak boleh, tempat biasa, aku VIP. Orang pun tak meja biasa, tak lagi. Ni contoh tuan-tuan sekalian. Ni jangan tengok orang kita ni. Kadang ada penyakit gila pada kemegahan. Kawan-kawan orang biasa tak kawan. Ada dating bawa kawan, ada datuk bawa kawan. Orang biasa-biasa lepeh dak ayam. Tengok sebelah mata. Tengok sebelah mata ni. Bukan gitu. Makna apa? Pandang rendah. Faham? Dia gila pada kemegahan. Ada pun dipandang megah oleh orang, tak apa, Nabi doa, Allahumma ja'alni syakura wa ja'alni syakura sabura wa ja'alni fi a'yuni fi aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Nabi kata, ya Allah, jadikan aku orang yang syukur, jadikan aku orang yang sabar, jadikan aku dipandang aku hina, kecil, kerdil, tapi di pandangan orang hebat, megah, mulia. Nampak? Minta Allah letaklah hati orang pandang kita mulia. Kenapa? Kerana takwa. Adapun kita pandang kita hina, dina, hamba, banyak dosa. Boleh faham? Itu doa Nabi. Ni dia sendiri pandang dia megah dah. Dia sendiri pandang dia hebat dah. Ni perangai siapa? Perangai iblis. Walaupun iblis tu guru mereka, tapi kerana penyakit gila, megah, takabur, sombong, Allah hambak daripada syurga Allah. Baik, kerana firman Allah, tilkad darul akhirah naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Artinya inilah negeri ataupun itulah negeri akhirat, menjadikan oleh kami akan dia bagi mereka yang tiada menghendaki mereka itu akan ketinggian, yakni kemegahan dan muka bumi, di atas muka bumi, dan tiada akan kebinasaan. Hari kiamat khusus untuk orang-orang yang tidak ada dua jenis perangai ni. Tilkad darul akhirah, itulah dia negeri akhirat ya Allah Ta'ala jadi khusus untuk orang yang tidak ada dua sifat ni. Mana pun dalam syurga ada dua sifat ni dalam neraka. Yang pertama apa dia? Uluwan. Ali. Apa mana Ali? Nama saya Muhammad Ali. Ali yang mana? Yang tinggi, yang megah. Boleh faham? Tak apa orang pandang megah, tak apa, jangan kita pandang kita megah. Maka uluwan apa makna? Yang suka bermegah-megah. Orang layan kita lebih tak apa, jangan kita nak dilayan lebih. Faham tak? Jangan kita nak, tuan-tuan sekalian, gilakan kemegahan dan kemasyhuran. Lalu kata tuan pengarang, maka setengah daripada ketinggian itu kemegahan. Maka sifat yang patut kita sirang dalam hati, sifat
kerendahan, bukan kemegahan. Ni payah ni, kena didik lah. Riyadah dan mujahadah. Sebab tu ulama dulu bukan dia saja pakai baju buruk. Kita salah faham. Kita faham zuhud tu pakai baju buruk. Bukan. Dia didik, kadang-kadang dia pakai baju buruk. Supaya apa? Supaya orang pandang hina. Siapa tahap berasa biasa orang pandang hina. Itulah didik. Nak didik diri. Tuan Guru ni Abdul Aziz dibasuh tandah. Basuh tandah. Nak buang apa? Nak buang ego. Betul tak? Kita orang besar, Datuk Seri basuh tandah. Gotong royong duk sodok pagi, nokang masjid, pakai baju buruk macam orang, kena seluk macam orang, nak buang ego. Biasa orang besar-besar ya arah arah dia tak buat. Betul tak? Maka nak buang ego, nak rendahkan diri, kena latih. Tak hari sendiri, kena latih, kena lawang nafsu kemegahan tu, lawang. Maka Tuan Guru ni Abdul Aziz dia kata, aku lawang dengan buat apa yang boleh menghilangkan ego ku. Dia pun tangannya buat apa? Basuh tandas. Pukul 3-4 pagi. Orang dengar, kenapa bunyi? Tengok kita Tok Guru tengah basuh. Tengah basuh tandas di belakang orang. Depan orang takut orang puji pula, bagus mari nyakit lain pula. Belakang orang. Nak buang ego mesti dengan riyadah dan mujahadah, latihan yang berterusan. Lagu mana kita nak didik buang ego? Gaul dengan orang lebih rendah, gaul. Lebih ke orang walaupun dia rendah darjat lebih. Tembus tengah jalan sahala. Tak. Kita Q7. Kita tahu Q7. Nak tahu apa tak? Kereta Audi. Audi Q7. Kat depan potong sagar. Potong sagar lama. Pelik dia TB. Hilang dah B, T saja tinggal. Pelik nombor cabut pun tidak tukar. Mana orang susah, orang biasa. Kita elok lalu. Didik jangan agong. Faham tak? Lima elok. Kita mu nak apa calak, kita aku nak leh. Agong dah. Ada tuan-tuan tu cara didik. Nabi didik mana? Nabi tak mau pitah wisalam. Patut siapa wisalam? Orang wisalam ke Nabi. Orang tua dengan muda, patut siapa wisalam? Orang muda. Kita cuba rendahkan sekali. Kita wisalam. Assalamualaikum. Rendahkan ego. Payah. Sebab tu balasannya tinggi. Balasannya syurga. Barang mahal, barang payah. Barang mahal biasa barang apa? Payah. Mah, senang payah. Kejumpa belakang rumah itu ya. Payah. Betul tak? Ratam motor dah bawa kereta. Kedai biskah, kedai motor. Tuan-tuan sekalian, ratam mah payah. Jadi tuan-tuan sekalian, barang payah balasannya syurga. Didik buang ego. Bukan senang. Kita guru, anak murid nasihat. Rendahkan diri, terima nasihat. Bukan senang. Anak murid pula nak nasihat kena adab lah. Orang tua dia nasihat orang muda, rendahkan diri. Ada pun orang muda nak nasihat kena ada adab. Nabi ajar comel. Orang tua yang dinasihat oleh Hasan dan Husain, dia tua dah. Hasan Husain budak-budak. Dua-dua kena ada ilmu lagi. Hasan Husain betul dah nak tegur orang tua, tapi kena beradab lah. Tegur orang tua, dia tengok Pok Cik tu ambil air semayang salah. Nak tegur mana tak kau? Pok Cik salah. Kalau zaman kita, dia kamu, aku makan garang lebih demu. Jadi molek standby lalu garang. Sumbaklah mulu. Jangan awak sungguh. Jadi tuan-tuan sekalian, Hasan Husain mikir nak awak ke mana? Dia tua dah aku, nak nasihat ke mana? Hasan Husain pun mari akalang. Dia ambil semayang tepi dia. Ambil semayang slow. Pok Cik ni tengok, mana lain? Muka dulu, aku basuh kaki dulu. Dah. Jadi tuan-tuan sekalian, dia tengok, lain. Dia cucu Nabi. Mesti dia betul. Aku salah. Rupanya aku salah. Dia pun betul. Siapa ada apa nama maksud nasihat? Siapa ada? Walaupun tak sebut, patah tak kebik. Siapa? Itu kadang-kadang nasihat yang paling baik dengan al-ahwal. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Kadang-kadang
lisanul hal, perbuatan kita yang baik jadi contoh, lebih beri kesan daripada mulut yang banyak buat dah. Mak tanya anak, "Mau ngaji lagi ah? Ngaji lagi?" Mak tak ngaji. Kadang-kadang payah beri kesan. Kadang-kadang mak sepatah ngaji tak lagi, sepatah ya. Tapi mak asal garik ngaji, mesti nurut ke anak. Anak tengok mak, betul tak? Ayah lah kata ngaji, lah bilik ngaji, mesti beri kesan. Kadang-kadang cikgu mari ustaz tingkatan 1 zaman saya belajar, ustaz kata, awak ada lahjah Arab, awak keturunan Arab. Bila ngaji tu ada lahjah Arab. Tahu lahjah Arab? Sebut kha, dha, kan? Ada orang sebut sad dengan bunyi sing, siratal lazi, ta bunyi ta, dia tak ada lahjah. Rupa saya fikir mula, rupanya ayah duduk dalam bilik je ngaji kuat-kuat. Hidup saja takusi, hidup nyanyi. Hidup saja. Wa qala alladhina istud'ifu lilladhina istakbaru. Hidup seorang. Kita dengar, kita duduk main. Kan, kita duduk main dengar. Beri kesan punya pada anak. Macam kita anak ini duduk main Beyblade. Kan? Ayah duduk saja ngaji. Pang saja ngaji apa nak? Dia jadi wirid mana? Duduk saja. Mata suat khabar, mulut ngaji. Saya fikir, mungkin itu kesan. Bila kita mengaji tu bil lahjah. Kita time ngaji pun tak apa nak ngaji. Time dak ngaji mana dak ngaji. Dah. Buat nak lagu Hindustan. Buat. Jemaah kuliah tak berani ya. Buat cucu dia ditepagal balik awal. Cucu. Dia tak sekalian Hindustan dah. Patut buat masuklah pada tok cucu yang tengah kosong. Dak ngaji pun selawat. Betul tak? Sallu ala khairil anam al-Mustafa badrit tamam. Tu tahu suara tidak da'iyah nyanyi mana. Di tuan-tuan rahmati Allah, benda yang kita sebut, benda yang kita bercakap, benda kita buat beri kesan pada orang. Di tuan-tuan rahmati Allah, Hasan Hussein dia fikir nak tegur mana beradak. Pak cik yang ditegur belum ada marah. Dia terima dengan rendah diri. Ada zaman itu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang muda beradak, orang tua tak sombong. Orang jahil yang mengaku jahil, orang alim yang tidak angkuh. Itu zaman Nabi. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, nak buang sifat gila megah ni payah. Lebih-lebih lagi pada orang yang ada pangkat, kekayaan, pitih banyak. Bila dia boleh buang, itulah yang paling hebat di sisi Allah. Maka tawaduk orang miskin mulia, tawaduk orang kaya terlebih mulia. Kedekut orang miskin Allah benci, kedekut orang kaya terlebih Allah benci. Kan? Imam Ibn Hajar sebut 10 barang yang Allah paling benci. Yang pertama, al-kibru minal fuqara. Tak mau sebut 10 ni, nak sebut contoh je. Antara barang Allah paling benci apa? Al-kibru minal fuqara. Sombong pada orang miskin. Apa paling benci? Sebab miskin, tak pernah sabar, sombong kau. Maka sombong orang kaya Allah benci dah. Sombong orang miskin terlebih Allah benci. Murah orang yang miskin, murah orang kaya Allah sayang. Pemurah orang miskin lagi Allah sayang. Boleh faham Maka tuan-tuan sekalian, kemegahan yang patutnya ada pada orang kaya pakak besar, dia rendahkan dirinya. Ada rendahkan diri. Dia besar, yang raya mustah dia rendahkan tarah dia. Hebatnya sisi Allah. Dia besar, dia tanya khabar pekerja, bukan pekerja tanya khabar dia. Dia besar dan jumpa pekerja dia beri salam. Assalamualaikum, dia beri salam. Macam Nabi dan para sahabat. Patut siapa beri salam ke Nabi? Sahabat. Tapi sahabat nak beri salam tak dah sama. Kadang-kadang sahabat nusuk. Nabi lalu Assalamualaikum nak buat kerja. Faham tak? Tak ada juga, tak ada. Dia tubik Assalamualaikum, Nabi pitah dulu dah. Seolah begitulah tuan-tuan. Kita minta maaf lah, orang rendah tarah. Minta maaf mu bagi salam. Takkah aku nak bagi salam kamu? Ni tuan-tuan sekalian, sifat jah. Maka tuan-tuan, Allah tidak suka sifat
angkuh, sombong, megah yang tak kena tepat ni tidak disukai. Ada pun aljah, megah di hadapan musuh Islam, itu dituntut. Faham? Kena tunjuk megah lah dengan orang kafir. Hari ni lembut dah lalu. Mari TV 1 kuliah subuh ni pagi dah, orang-orang Mesih dipanggil beri kuliah TV 1, cakap bab agama ni, pluralism agama. Sesak barat habis kita tuan-tuan sekalian. Nak pindah pendidikan agama sekolah, orang kafir duduk dalam mesyuarat. Nak pindah bab pendidikan agama Islam, tak layak hidup, tak layak. Lakum dinukum wali. Jadi bagi kamu agama kamu, kami tak campur. Bagi agama kami, kamu tak dicampur. Ni hari ni tuan, belembuk doa lalu, siapa orang kafir boleh mari kena molek lagi orang kafir buat kuliah tu. Tak boleh tuan-tuan sekalian, tak boleh. Maka tuan-tuan rahmati Allah, kena ada megah. Benda yang tak boleh kompromi, kita tak boleh kompromi. Faham dia belembuk dengan orang, bini kau orang, tak boleh. Itu tak boleh. Mu sahabat baik aku kan, bini mu aku, boleh tu? Tak boleh. Benda hak tak boleh lah tuan-tuan sekalian. Habis. Dan setengah daripada sifat yang Allah tak suka juga, hubbud dunia, sambung ke datang insya-Allah. Dua hari ni simpan molek hati insya-Allah. Saya dan tuan-tuan sama-sama kita amal insya-Allah. Allah dak berahi. Yang pertama tadi apa dia? Kedekut. Yang kedua, gila kemegahan. Kitab yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Maksud 99 yang ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada orang yang selalu mengingatkan saya muka surat. Ini tak payah tanya dah. Ya tu dalam mesej, hari ni muka surat ni ustaz. Tak mau kabul siapa? Ajarahumullah. Orang tu mudah-mudahan Allah Taala balas sebaik-baik pahala. Jadi seorang dah ada suara bubuk ni. Duk atau jeng pula esok kena. Jadi seorang ni tuan-tuan sekalian. Baik. Surat 99 yang ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah taala. Kata tuan pengarang, nasihat dan kata-kata hikmah yang ke-25. Berkata al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, telah berkata Fudail bin Iyad, ulama besar yang digelar Abidul Haramain, orang yang kuat ibadat di dua tanah haram. Berapa banyak orang yang tawaf di Kaabah sedangkan yang lain jauh daripada Kaabah lebih besar pahalanya daripadanya. La haula wala quwwata illa billah. Mudah pendek tapi berdengung dalam otak, menusuk ke jiwa. Apa makna nasihat ni? Berapa ramai orang pergi Mekah, orang tak pergi Mekah so pergi pahala dia. Berapa ramai orang yang tawaf sedangkan orang yang tak tawaf jauh daripada Kaabah lebih besar daripada ini. Disebut juz'i. Tawaf tu salah satu rukun haji. Nak cerita apa sini? Mana orang pergi Mekah kena molek berkali-kali, tetaplah neraka Allah wala'iyazbillah. Ni kita minta lindung ni. Mekah neraka kau. Pelik apa? Orang berjihad masuk neraka, ulama besar masuk neraka kalau tak kena cara. Sebab apa pergi Mekah? Sebab aku orang kata tak pakai tu. Niat hati tu takut orang kata. Aku iti banyak dak pergi Mekah kau orang kata, kerana takut orang kata. Skepain tak boleh tuan-tuan sekalian. Pergi Mekah pula kerana apa? Berjalan saja tak boleh ke apa kau.
Pergi umrah soalan pertama bukan dia tanya berapa kali Ustaz tazkirah dia boleh tahan. Saya pergi umrah dengan Ustaz ni berapa kali Ustaz tazkirah. Tazkirah banyak kan. Nampak? Boleh tahan. Ni tanya makan dia tu. Makan kamu. Mana? Makan pun tanya. La ilaha illallah. Makan nasi agak. Mana? Tanya makan. So using lah. Sebab tu jauh tak hotel dengan Kaabah, dengan Masjid Haram. Sebab apa tanya? Sebab mak saya sakit. Ada apa? Ni kalau boleh nak murah, nak dekat. Umrah 3,000 dah. Lepas tu hotel nak dekat 20 meter. Buat diri lah. Buatlah kau rumah. Mana? Mana? Kalau boleh nak atas Kaabah hotel. Tak boleh jalan langsung. Malaysia dia tawah Medan 8 kali. Jaya 18 kali. Dia tawah. Tok lelaki dah hidup lah kereta, jatuh kursi, akak mula duduk kaki 5, nak tubik yang pusing. Dia boleh tawah. Tawah Kaabahnya ngira tuan-tuan sekalian. Bukan salah, tapi tak boleh langsung susah. Ni tuan-tuan sekalian, jangan sampai lari ni ya, Allah tolong amalan kita. Buat dah ikhlas ada lalu tanda tiada mabrur maka tiada kesan. Balik sama ya. Sebelum pergi lepas balik kau jahat ni tanda tak diterima. Dulu dok tutup aurat, lepas balik tutup, tu tanda Allah terima. Dulu pongoh balik Mekah dak pongoh dak tanda. Dulu kedekut balik Mekah dak kedekut dah tanda. Allah terima amalan kita. Ada yang lebih baik, tanda-tanda perubahan tu Allah tunjuk pada manusia, itu tanda haji tu mabrur. Ada orang pula dak pergi Mekah dapat pahala haji mabrur ni. Cerita yang selalu kita dengar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa nama dia Ustaz? Tak ingat pula ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Uwais Qarni bukan? Ibn Rukanah bukan? Mana dah ingat ni? Depan lagi dah ingat. Tadi ingat. Dia ni tuan-tuan, orang susah, tukang kasut. Ceritalah kita Al-Imam An-Nawawi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ingat cikgu? Bukan. Bukan. Tak apa, nama tak tepi. Dia ni orang susah. Hati bergerak nak jadi tetamu Allah. Mekah ni tuan-tuan, nak Allahi. Kita kadang-kadang betul hanya tak ada nak asal. Guangzhou siapa, Amsterdam siapa, Haknyai siapa, Bangkok siapa, Kamboja siapa, New Zealand siapa, Cameron siapa, Cameron Highland siapa lagi. Tuan-tuan sekalian, Mekah tak ada rasa senang. Orang tak ambuh 10 kali Allah tak ambuh dia. Soalan begitulah. Faham sifat istirnak ni. Mu tak ambuh aku, juta aku tak ambuh mu. Ingat aku nak dengan kamu. Soalan begitu. Faham ni tuan-tuan sekalian, bila senang Allah izin. Jadi tuan-tuan sekalian, muwaffaq. Seorang lelaki namanya Muwaffaq. Alhamdulillah ya Allah, we ingat. Jangan buat main. Ni kuasa Allah. Allah tidak ingat, dah ingat. Ingat semua ayat Quran, tanda ayat Quran yang paling kita ingat. Pengalaman saya dengan Pak Quran yang boleh kita baca dalam sembahyang. Masuklah periksa, doktor tanya, tak boleh buat. Pengalaman saya minta apa nama? Tauliah mengajar. Mufti Dr. Zu. Masuk-masuk sebut dah nama. Ustaz Muzani, Allah Akbar. Debur ni. Tak kenal apa. Masuk Ustaz Muzani, balik awal tu. Mufti kenal aku pada Allah. Tuan-tuan sekalian, masuk-masuk ni tanya soalan apa? Soalan saya ajar umur tuan-tuan. Kita maaf hari ni cerita kan. Nak cerita kau orang. Tuan-tuan sekalian. Soalan apa ni nak cerita? Hebatnya kuasa Allah. Kita tak ada benda. Ustaz Muzani ngajar kita apa?
Kalau tahu tanya soalan, kamu ada kita apa tak ada boleh jawab gitu kita sekian dah 70 tepat sebulan, ada 30 hotel kita. Faham? Tuan-tuan sekalian, salah satu kitab Al-Qaulut Tang, dia pun tanya, dah Ustaz Muzani bila afdal bangun? Tu imam qama, tu bila tu imam, tu bila qama, bila afdal bangun? Hak kita ajak mau orang anak alam. Masa tu nya mari dia bawa kat muka, tengok muka mufti, hilang kosong lah, pola tak kosong. Malu sorry tuan-tuan sekalian ngajar orang maknanya ngajar tu pula dia awak kita kata. Rupanya mufti pun mungkin dia pun rasa biasa tu Ustaz. Biasa tu dia ingat soalan lain pula. Lepas tu baru lega. Tuan-tuan sekalian, tak payah awak mudah-mudah kali ah. Muka surat pertama Al-Qaulut Tang, betul tak? Pandangan pertama kata imam tubik bangun. Pandangan kedua kata qad qamatis salah bangun. Yang paling afdal habis la ilaha illallah baru bangun. Tapi kalau rasa kaki dok jalan lambat, bangun lalu awal-awal. Mudah ya awak ngajar orang umur. Tapi bila tanya Allah Taala awak hilang kosong otak, senyap tak ada awak. Itulah ilmu milik Allah. Kita tak layak sombong. Hari itu saya dapat satu pengajaran, mu tak ada benda, mu tak ada benda. Faham Imam besar Masjidil Haram sebulan laco sebulan Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Maidah, Al-Anfal, 30 juzuk laco. Malam paling akhir sakok Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Senyap. Orang belakang tu tak nak sabar kalau ingat. Rupanya sungguh jangan suka ni. Boleh faham Alhamdulillah. Allah ingat. Cara lupa, bila kita lupa nak ingat amulak, baca selawat banyak. Allah ingat. Muwaffaq namanya. Muwaffaq. Muwaffaq. Saya itu seorang lagi, bukan saya, seorang Abdullah bin Mubarak. Cerita ni zaman Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak pergi Mekah. Abdullah bin Mubarak sultanul ulama fil hadis, raja segala ulama hadis. Digelar dia, alimnya dia. Dia tidur, dia mimpi tahun ni seluruh amalan orang di Mekah Allah terima belaka kerana seorang lelaki. Tahun ni katakan mimpi tu seluruh amalan para hujjaj, orang yang menunaikan haji di Mekah diterima oleh Allah kerana seorang lelaki ni. Namanya Muwaffaq. Muwaffaq ni tuan-tuan sekalian, dia nak pergi Mekah, tapi dia orang susah, tukang kasut, kupu sikit 40 tahun kupu piti, barulah cukup nak pergi Mekah. Bila nak pergi dekat dah nak pergi Mekah, Allah beri rezeki lain, bini dia mengandung. Bila orang puan mengandung, dia ada satu, dia panggil apa? Mengidam. Macam-macam orang puan mengandung ni, bau untuk lelaki tak boleh lah, macam-macam kan. Jadi antaranya mengidam, sebab dia tanggung dua roh. Maka bila mengidam, suami tuan-tuan, tanggungjawab kita kena beri ya. Bini kita ngidam, jangan ada layarnya ke dia. Kadang-kadang kita beri, dia makan sikit, ngidam, dia makan sikit, kita ada sakit hati, aku cari Pak Kelantan. Jangan sakit hati. Tu Allah nak uji kita. Setelah Allah beri dia susah kandung anak kita tak ngandung, kita tak beranak, ngandung saja tak anak-anak. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan sekalian, sabar, beri. Muwaffaq pun tanya, awak ngidam apa? Abang nak makan tu sebelah rumah masak sedap, you guna percah hilang. Tu saya tambah tu. Jadi tuan-tuan sekalian, bau berasa sedap. Jadi Muwaffaq pun pergi sebelah rumah dia. Keluarlah seorang ibu. Wahai ibu, saya nak minta sikit. Ibu masak tu, bini saya nak makan, dia mengandung. Makcik ni kata, minta maaf wahai saudaraku, makanan yang saya masak ini halal bagi saya dan anak saya, halal bagi kami, haram bagi kamu. Terkejut Muwaffaq. Terkejut Muwaffaq.
Muwafaq kata apa? Halal bagi kamu, haram bagi aku. Makanan ini kami terpaksa makan kerana darurah. Kan jadah Muwafaq ni. Hak kata tu jiran dia. Kami lapar, saya tiada suami, kami susah, anak saya menangis, berapa hari dah tak makan, tak ada orang mari tolong, jiran tak tolong, minta tolong orang, seorang tak tolong, kami susah, anak saya bimbang dia jatuh dalam al-halaq, kebinasaan, takut mati kubuluh. Maka kami duduk dalam keadaan darurah. Maka ad-darurah tubihul mahzurat. Kaedah menyatakan darurat menyebabkan hukum haram jadi berubah. Aku jumpa seekor keldai ahliyah hak kapung tu tak boleh makan, sembelih pun tak boleh makan. Keldai yang boleh makan keldai liar macam zebra lautan, macam kuda belang, boleh. Hak kapung ahliyah rawat kenderaan tak boleh makan, dia panggil keldai ahliyah. Meleh pun tak boleh makan, ni mapuh tepi jalan bangkai. Tapi kerana terdesak darurah, aku lapar sikit. Kaedahnya halal, hukumnya berubah bila darurah. Dan kena apik kaedah nombor 2, ad-darurah tuqaddaru biqadariha. Darurat boleh ambil qadar dia sajalah. Qadar nak selamatkan nyawa, jangan akut sekor, pusing golek. Tak boleh. Sekor si palapti tak boleh. Qadar ambil makan untuk selamat hari tu. Maka halal bagi kami, kamu tetap haram. Tersetok karung Muwafaq tuan-tuan sekalian. Mengalirlah air matanya. Ya Allah, aku lala apa? Bukan awak maksiat. Aku lala ralik kupu piti nak pergi Mekah ya Allah. Jika aku lapar, aku tak perasan ya Allah. Nangis Muwafaq. Ya Allah, aku lala ralik kupu piti nak pergi Mekah. Jika aku lapar bulu nak mati, aku tak perasan ya Allah. Hinanya aku yang balik, yang ambil piti hak dia kupu 40 tahun. Dia serah pada ibu tadi. Ibu tadi kata, piti apa banyak sangat? Piti ni halal bagi kamu, haram bagi aku. Kerana perbuatan itu tak leh dia nak pergi Mekah, tapi Allah kurnia hajjatun mabrurah, kurnia padanya pahala haji mabrur. Kalau dah dia mati esok, tak payah, dia tak payah pergi Mekah, tak apa, tak ada dosa tak pergi Mekah, dia sudah dapat pahala haji mabrur. Apa balasan haji mabrur? Laisa lahul jaza' illa al-jannah. Tidak ada balasan lain kecuali syurga. Apa lagi? Dan kerana perbuatan dia, seluruh haji tahun ini aku terima mimpi tu. Mimpi tak boleh buat dalil, tapi orang soleh ni, Abdullah ibn Mubarak orang soleh. Tuan-tuan sekalian, maka boleh diambil iktibar. Boleh faham? Jadi kita kadang-kadang Mekah gidah, haji gidah sesat, umrah gidah sekali. Ada orang susah tu, orang susah lu. Ada orang nak buat masjid, piti buat masjid lu. Adik-beradik susah tolong lu. Ni pau murah, hutang tak payah. Hutang dia tak payah. Hak dia hutang, adik-beradik dia susah pula, tak payah pergi Mekah. Faham? Bak lain tak ada dah. Mekah pergi Mekah. Tuan-tuan sekalian, beramal jangan ikut berasa sedap, mesti dengan ilmu. Sesah hak lain, adik-beradik kita tolong, ada lagi lebih nak pergi rasa rindu, tak pergi. Ni pergi Mekah saja, hak lain tak buat. Orang susah tak haji tolong, masjid tak ada itih dia, madrasah tak ada itih dia, adik-beradik tak pernah tolong. Tuan-tuan Mekah je. Hak paling teruk, hutang tidak bayar. Faham tak ni? Jadi inilah maksud Imam Syafi'i. Berapa ramai orang pergi ke Mekah, tapi amalan orang dak haji sampai besar dia pahala. Ni yang kita kena faham. Tapi tak boleh kau piti banyak dak kita lah Mekah. Tu dak kena kau. Kerana itu kewajipan kita. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, sebenarnya kena faham, amalan jadi besar sebenarnya bukan kerana tempat. Walaupun memang ada tempat yang Allah khusus besar pahala di Mekah. Tapi jangan ingat Mekah yang kena jadi molek. Ini salah faham. Seolah Allah ada di Mekah saja. Sebab tu pergi Mekah molek je pakai tudung, balik ke mula. Allah ada di Mekah saja ke mana? Sebab tu ada ulama tegur dengan teguran yang sangat keras. Macam saya sebut, pergi Mekah ni lepo setan, balik kawan dengan setan. Lepo jamrah tu lepo siapa? Lepo setan, ngemuka-muka.
Dah. Pung, kena orang depan punya. Dia tuan-tuan sekalian bersungguh lepoh. Bagus. Baliknya kawan dengan syaitan. Apa makna kawan dengan syaitan? Syaitan kata, ke tudung muka, tak tutup aurat. Tak payah mayang, tak mayang. Sedekah-sedekah apa kau? Mu cari benak-benak sedekah. Sipang pula. Itu makna kawan dengan syaitan. Ada kawan dengan syaitan? Dah Quran ada sebut kan? Apa nama, antaranya orang yang suka membazir. Betul tak? Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Orang suka membazir tempat yang tak perlu, itu kawan syaitan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, kita beramal nak pada penerimaan daripada Allah, nak pada balasan Allah, maka beramallah dengan ilmu. Saya pesan pada saya dan tuan-tuan, tolong sangat, al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu imam bagi amal, amal makmum bagi ilmu. Apa makna? Dua-dua ada kaitan. Tapi siapa duduk depan? Ilmu duduk depan. Ilmu banyak tak beramal tak jadi. Beramal banyak tanpa ilmu, bahaya juga. Maka dua-dua kena ada. Dan nak kena ada ilmu tokoh lah kepala. Tak, belajar slow-slow, belajar. Tuan-tuan sekalian, lama-lama Allah Ta'ala akan tunjuk. Maka orang yang beramal dengan ilmu lebih besar daripada orang jahil yang beramal. Sehingga ulama kata, tidur orang alim lebih mulia jaga orang yang jahil. Semayang 2 rakaat orang yang alim lebih besar pahala daripada semayang 20,000 rakaat, 10,000 rakaat orang jahil. Sebab tu besarnya orang yang ada ilmu, dia beramal kerana ilmu. Ada pun jahil beramal kerana ikut-ikut orang. Tuan-tuan sekalian, kuranglah harganya di sisi Allah. Maka itulah maksud Imam Syafi'i. Berapa ramai orang tawaf di Kaabah, sedang orang lain yang jauh daripada Kaabah lebih besar pahalanya daripadanya. Bangga boleh pergi Mekah tapi sombong. Ada orang tak apa pergi Mekah, rendah diri, mulia dia pada kita. Wala'iyahzubillah. Nasihat yang seterusnya seperti sinilah, masing-masing duduk bawa makanan dah. Dia tuan-tuan sekalian, kita railah hari ni jamuan banyak. Saya pun banyak jamuan hari ni. Semak ustaz baru balik kuliah bank. Hari ni kuliah Holion Bank dulu, baru bagi sini. Jadi dah nak sahut jubah. Jadi janganlah terpegung gitu tak. Dia tuan-tuan sekalian, sekadar itu saja. Minta maaf lah kurang. Semua dijemput hari ni jamuan. Pihak masjid itu jamuan ini bukan jamuan masjid, jamuan kuliah. Jamuan kuliah hari Khamis ni. Jamuan masjid hari lain pula. Ke mana? Ya, insya-Allah. Baik. Pengumuman. Yang pertama, tempat jemput semua ke jamuan hari ni, ya. Semua kena makan insya-Allah. Yang kedua, dan kalau ada siapa yang sumbang untuk makanan hari ni, kita doa moga Allah Taala panjang umur dia, buah rezeki ni insya-Allah. Yang kedua, jika ada hutang ataupun lain-lain berkaitan dengan arwah mantan timbalan pengurusi, tolong sampaikan pada Tuan Haji Fauzi insya-Allah. Mudah-mudahan almarhum ditempat dengan bersama orang beriman insya-Allah. Yang ketiga, duit infak masih ada di tangan, insya-Allah akan digunakan apabila cukup. Infak apa ni? Infak jalan. Betul tak? Infak jalan. Ada orang beri PT, Haji Fauzi kata ada orang beri 1,000 untuk jalan. Tak guna lagi, masih ada dalam tangan, akan digunakan bila cukup nanti insya-Allah. Baik. Yang seterusnya, siapa nak sumbang ini boleh, minggu depan pun boleh. Ada tabung tak sih, tak sejadah tak apa sih. Untuk apa? Untuk saya buat apa nama, kita bantu tim live kuliah. Siapa yang sumbang insya-Allah dia dapat pahala walaupun dia tak mari kuliah. Yang terbaru nak beli handset satu iPhone, sahabat kita siapa pada saya, dan juga tripod. Harganya lebih kurang. Ini saya buat khusus lah bawah tim saya lah, kru UAM insya-Allah, termasuk dah saudara Aryan Syazwan. Kalau ada sumbangan lebih kita bisa ganti sikit, buat isi minyak. Dia beritahu, mari buat live. Dah buat live orang marah dia, mau dah buat live.
jauh-jauh pandai marah. Tidak dulu pandai marah. Ingat tripod ni 2 ya. Berapa ya ni? Tripod 300 ambil agak. Orang lain buat live berong. Tapi bila Aryan Syazwan buat, abang wang kita ni comel dengar sebab mic ni mic ni berapa ya mic? 1 lebih kurang lah. 1,5 peti diri tak itu orang. Jadi kita ni pandai-pandai tuan-tuan sekalian, pandai-pandailah orang berbudi kita, bahasa sama-sama tolong. Aset ingat acak Alcatel. iPhone, bukan barang-barang tak boleh, barang-barang tak comel. iPhone berapa seti iPhone? Tanya biar ini berapa? 2,500 3,500 ambil lah. Faham? Jadi ada seorang lagi, saudara Arif, Aryan abang wang kita ni, dia bebas. Saya kata gilah mana-mana pergi. Hari ni ustaz ni, ada seorang ni saudara Arif, kalau abang wang kita dah hari ganti. Sebab ada orang marah, orang lapis marah. Lama orang lain marah. Nyanyi ke dia dah. Dia tuan-tuan jangan marah dia. Inti marah, hidup jauh, mari ambuh. Jadi tuan-tuan sekalian, mungkin dia jauh. Jadi untuk yang suti lagi ni, jadi kita nak kumpul lah sikit, seorang RM1 seorang ke RM2 seorang, kau mana? Saya beri sikit, tuan-tuan beri sikit, campur-campur cukup, kita beli suti lagi. Mana tadi mesej? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak pakai iPhone 6s. Kos tripod baru nak beli ni 200 ya, ketiga tu iPhone 6s. Murah sikit lah. Second hand lebih kurang 1,000 ke bawah, 600-700 lebih kurang lah. Di duit semangat tuan-tuan tu akan dia tak dah taburkan. InsyaAllah kita akan buka akaun baru insyaAllah. Team live kuliah. Tak kira nak pergi buat kuliah ustaz mana pun, tak lah tabur tu. Akan ada yang pegang, akan ada yang urus untuk beli apa nama, barang, tukar minyak atau tukar wak live ni, manfaat untuk semua. Kita hari ni mari kuliah di Bangun Tahun Muda. Sahabat kita wak live di masjid lain, kita dapat pahala mari kuliah sini, hak ni boleh kau. Kenapa? Orang luar tengok, tuan-tuan mari kuliah habis-habis 500. Tapi bila wak live hak tengok 2,000, 3,000. Tuan-tuan sekalian ramah. Baru ni viral. Bulan Ramadan, hak PT tuan-tuan sumbang it'amut ta'am. Banyak majlis program kita buat. Salah satunya di Drawbridge, di apa nama, Tanjung tu. Kan ada tempat orang buka puasa ramai-ramai, nampak Drawbridge kan, viral. Buka puasa di Drawbridge, ada seorang ustaz bang, seorang ustaz viral suti Malaysia. 500,000 orang tengok, tuan-tuan sekalian. Tu betul. Orang luar tengok ustaz mana hak bang tu, mana comel-comel dia, tuan-tuan sekalian, viral suti Malaysia. Tu betul. Orang hak mari adalah kan 200 orang. Hak tengok tu, hak tengok live tuan-tuan sekalian, kat 500,000. Tuan-tuan sekalian, maka hari tu kita bagi, hari tu buku puasa kita bagi kuih, kurma, duit-duit hak sumbang. Sebelum tu di Batu Buruk, lepas tu di Drawbridge, lepas tu ada singgah sahur, macam-macam lah. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang ada berita saya tak lapis, kadang-kadang tak ada. Hak nak tahu, nak minta gambar, minta dengan saya. Jadi tuan-tuan sekalian, boleh pahala walaupun kita tak ada di lokasi. Jadi hari ni pun minggu depan lah, pakai-pakai wari sikit-sikit seorang, taklah tabung tim live kuliah ni insyaAllah, untuk sama-sama kita bantu sahabat-sahabat kita yang bantu kita dakwah ramah untuk kenal agama Allah insyaAllah. Terima kasih. Kita jumpa lagi insyaAllah. Billahi taufiq. Sebelum tu, macam biasa di luar sana ada jualan, sambil sebagai hasil jualannya untuk Baitur Rahman Center macam biasa. Hari ni ada orang tegur saya, wangi ustaz memang pakai perfume UAN. Dia nak beli dia belakang. Dia tuan-tuan sekalian, macam-macam ada jual macam biasalah. Yang paling penting, macam minggu lepas, terima kasih yang sudah dibeli. Kalau sedap, belilah lagi. Tak apa nak kena dengan mulut kita, beri ke orang lain ataupun makanlah sambal bonda UAM. Sebagai hasilnya masuk jualan tu Tabung Baitur Rahman Center. Tuan-tuan tengoklah apa yang ada di belakang, termasuk laju durian Belanda dan lain-lain. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Astaghfirullahalazim.